Ta'ala, kerana dengan limpah kasih sayangnya pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi untuk meneruskan pengajian kita yang kita terhenti agak lama, lebih kurang beberapa bulan. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita yang terhenti, iaitu perbincangan kita dalam meneliti hukum-hukum bacaan tajwid di dalam suratul Fatihah, yang mana sebelum daripada ini kita telah pun membincangkan bacaan yang betul, bacaan yang tepat, iaitu lafaz al-isti'adzah dan juga lafaz bismillah. Dan insya-Allah pada malam ini dengan masa yang begitu singkat, saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian tentang ayat suratul Fatihah, ayat yang kedua dan yang berikutnya jika kita ada masa yang cukup. Jadi kita sambung kepada ayat yang kedua suratul Fatihah. Ayat pertama dalam surah Fatihah, setengah orang keliru mana satu ayat pertama suratul Fatihah. Di sini ada pendapat ulama yang mengatakan ayat surah Fatihah ini ialah yang pertamanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan ayat pertama suratul Fatihah itu bukan daripada Bismillah. Namun yang kita pegang di negara kita ini ialah ayat pertama suratul Fatihah ialah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, ini ayat pertama. Ayat kedua barulah Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik. Ayat yang kedua, ini ayat kedua dia. Permulaan ayat kedua ini terdapat hukum hamzah wasal. Hamzah wasal ini iaitu huruf alif yang atasnya ada seperti kepala huruf sad. Itu maknanya hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal ini kalau sekiranya dia berada di permulaan ayat, maka kitalah yang akan memberikan baris pada hamzah tersebut untuk kita wasalkan hamzah tersebut kepada huruf yang berikutnya. Sebab itu dipanggil hamzah wasal, hamzah penyambung, hamzah yang digunakan untuk menyambung kepada huruf yang berikutnya. Jadi sekarang ini hamzah wasal selepas baru huruf sukun dapat dibunyikan. Sekiranya huruf sukun tidak ada huruf yang hidup sebelumnya, maka huruf sukun tidak dapat dibunyikan. Jadi macam sekarang ini tidak ada huruf yang berbaris sebelum huruf lam sukun, lam mati. Maka bagaimana kita nak membunyikan lam mati? Jadi kitalah yang kena letak sendiri baris pada hamzah ini, supaya dengan cara kita meletakkan baris pada hamzah ini dapat kita bunyikan lam yang sukun. Jadi mengikut kaedah ilmu tajwid, hamzah wasal yang selepasnya ada huruf lam, maka kita kena bunyikan hamzah ini dengan baris fathah. Fathah maknanya baris atas. Jadi kita kena mulakan di sini hamzah ini asalnya dia tidak berbaris,
namun untuk kita gunakan bagi membunyikan lam yang baris mati, terpaksa kita meletakkan baris supaya kita boleh membunyikan lam. Maka hamzah ini kita letak baris atas, kerana mengikut kaedah kalau huruf lam dia hanya boleh dimulakan dengan baris atas saja, huruf lam saja. Tapi kalau huruf selain daripada lam, dia ada kaedah yang lain. Seperti contohnya yang pernah kita bincang sebelum ini, kena lihat huruf di baris, huruf yang berbaris ketiga. Setengah orang dia tengok huruf baris ketiga, dia tengok huruf baris ketiga, ini baris pertama, huruf kedua, huruf ketiga, oh huruf ha. Ha ni baris apa? Baris atas. Kalau baris atas, mula baris bawah. Kalau baris bawah, mula baris bawah. Kalau baris depan, mula dengan baris depan. Tapi itu kalau huruf yang selepas hamzah wasal selain daripada huruf lam. Tapi di sini ialah huruf lam, maka huruf lam tidak boleh menggunakan kaedah yang tadi, hanya guna kaedah membunyikan hamzah wasal dengan baris atas sahaja. Itu untuk lam. Jadi dekat sini lam kita gunakan dengan baris atas. Sebab itu kita sebut pada ayat kedua surah Fatihah dengan membaca bunyinya al. Tak ada kita dengar orang baca bunyi ilhamdu. Tak ada. Tak ada kita dengar ilhamdulillah. Tak ada orang sebut macam tu. Tapi orang baca alhamdulillah. Okey. Sebahagian orang dia tak suka memulakan bacaan dengan al. Dia tak suka, maka dia buat macam mana? Dia bukanlah tukarkan baris A tu, dia tak tukarkan hamzah ini menjadi baris bawah ataupun depan. Tidak. Tapi dia suka dengan cara dia buat bacaan daripada ayat pertama masuk ke ayat kedua dengan satu nafas. Yang kebiasaannya kita dengar para imam buat kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Disebut mi pada rahim, kalimah rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mi ini disambungkan pada huruf lam pada ayat kedua ini. Sebab itu kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Disebut milhamdu. Setengah orang dibuat macam tu. Tapi kalau kebanyakan orang dia wakafkan bismillah ini dengan satu nafas, kemudian dia nak mulakan pada ayat kedua ini dengan nafas yang baru, maka cara menggunakan nafas baru ialah dengan menjadikan hamzah wasal ini barisnya atas. Sebab itu sebutnya al gitu. Al-ha. Ha bagi atas, ini ha pedas. Dimasukkan selepasnya ada huruf mim yang baris sukun, baris mati, maka bunyinya ham. Al-ham. Okey. Ha di sini ha pedas, maka tak boleh sebut al-ham. Dia kena sebut al-ha. Al-ham. Dia ada bunyi gitu. Al-ham gitu. Dia tak boleh al-ham. Ada sikit jadilah alham. Sebab itu namanya ha pedas, dia ada bunyi angin pedas tu. Alhamdu, dal bagi depan du. Alhamdulillah. Lam ini adalah lam pada lafzul jalalah, lam bagi kalimah Allah. Li ditekan pada lam ini, maka bunyinya lillahi. Bagi kalimah Allah, lafzul jalalah ini sekurang-kurangnya dipanjangkan lam ini 2 harakat. Maka tak boleh kita laju sangat pada lafaz Allah ini. Sebahagian orang kadang-kadang cepat sangat. Bila dia cepat sangat, maka Allah ini tak cukup sekurangnya 2 harakat. Contohnya orang yang baca cepat, Alhamdulillahi Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Lahi Rabb. Dia tak boleh macam tu. Dia kena la dia sekurang-kurangnya 2 harakat. Alhamdulillah. Dia kena ada la 2 harakat sekurang-kurangnya. Alhamdulillah.
dia kena la tu 2 harakat. Okey, alhamdulillahi baru masuk hi. Dah cukup 2 harakat pada lafzul jalalah, baru masuk hi ni. Alhamdulillahi ra. Okey, ra ini selepasnya ada ba yang berbaris syaddah ataupun sabdu, maka ra ini akan menekan pada huruf ba yang sabdu, bunyinya ra. Ra, bunyi ra. Ra kalau bagi atas dia bunyi tebal, sebab itu kita sebut ra. Dia tak boleh sebut ra bagi atas bunyi nipis, ra, tak boleh. Macam kita cakap secara biasa, ya Rabbi, bukan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Okey, saya teringat masa saya pergi haji dulu. Masa tu saya datang ke Masjidil Haram pukul 3 pagi, pukul 2 lebih lah sebelum masuk subuh. Saja datang awal. Memang biasanya orang pergi Mekah ni, kalau pergi Masjidil Haram tak boleh datang macam pergi Masjid Melayu. Dia tak boleh datang 5 minit sebelum solat tu, tak boleh. Dia kena datang awal sejam kurang-kurang. Jadi saya biasa datang awal jugalah nak sembahyang subuh. Saya pernah duduk depan, masa tu tingkat atas, tingkat 1. Kira daripada betul-betul depan Kaabah. Kita tengok Kaabah daripada atas saja. Sebelah saya, kiri saya ada orang Arab. Mungkin itu orang Arab Iraq ke, tak tahulah. Sebelah ni orang kita. Masing-masing doa. Saya duduk diam je. Masa tu saya tak buat apa-apa. Doa apa tidak, saya diam, saya tengok je Kaabah tu. Sebelah kanan orang kita berdoa, sebelah kiri orang Arab berdoa. Dua-dua disebut kalimah sama, Rabbi. Rabbi disebut Rabbi. Mungkin dia nak doa ke Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbi. Beza sikit lah antara orang kita sebut dengan Arab sebut. Apa bezanya? Arab sebut ya Rabbi, orang kita sebut ya Rabbi. Ada beza tu, Rabbi, Rabbi. Bezanya ialah seorang menebalkan ra, seorang lagi menipiskan ra. Yang betulnya macam mana? Menebalkan ra yang baris atas, ra, Rabbi. Dia bukan Rabbi, Rabbi. Dia kena macam tu. Okey, alhamdulillahi Rabb gitu. Rabb dia tak disebut Rab. Kadang-kadang kita nipis sebutnya, alhamdulillahi rabbil, bukan rabbil, rabbil. Rabb kita sebut ra, Rabbi. Kemudian barulah kita sebut, lepaskan ba yang bagi bawah bunyinya bi, dimasukkan pada lam yang baris mati. Ada sekali lagi huruf hamzah wasal. Maka huruf hamzah wasal di sini tidak kita gunakan oleh kerana sebelum huruf hamzah wasal ada huruf yang hidup, huruf yang berbaris bawah. Maka huruf bagi bawah ini terus melangkau kepada huruf lam yang baris mati. Alhamdulillahi rabbil. Okey, alhamdulillahi rabbil ain bagi atas. Selepasnya ada alif mad, maka dipanjangkan 2 harakat. Dua harakat. Lami, lam bagi atas, kemudian mim bagi bawah. Yang selepasnya ada ya mad, maka mi ini panjang, la pendek. Mi kita panjang, sekurang-kurangnya 2 harakat. Sekiranya kita nak memberhentikan nafas kita pada ayat yang kedua ini, maka sekurang-kurangnya kita panjang pada mi ini 2 harakat. Kalau setengah orang dia gemar nak panjang sampai 4 harakat, dan dia juga boleh panjang sampai 6 harakat mi ini, kemudian memutuskan nafas dengan memasukkan makhraj huruf nun, min gitu. Lidah kita itu bila putusnya suara kita, lidah kita itu duduknya di langit-langit keras, kerana makhraj huruf nun ialah menekan lidah, ujung lidah kita pada langit-langit keras. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Min
dia tekan pada langit-langit ataupun gusi, atas gusi, gigi kita atas ada gusi, dia tekan situ, min, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang mi ini dulu. Setengah orang dia masuk nun dulu, dia tak boleh masuk min, dia tak boleh macam tu. Dia kena mi itu yang dipanjangkan. Mi, sebut mi panjang baru tarik nun, min, gitu. Setengah orang dia susah sikit. Dia bukan susah, mungkin dia terkeliru sedikit, maka dia kadang-kadang silap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, awal-awal dia tarik nun. Dia tak boleh tarik nun awal-awal. Mi ni yang kita panjang dulu, baru tarik nun. Tarik nun tu sikit aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Min. Okey. Di sini bila kita nak mematikan bacaan, maka kita jadi mad arid disukun. Mad arid disukun itu yang saya kata boleh panjang 2 harakat, boleh panjang 4 harakat, boleh panjang 6 harakat. Namun yang kita panjang tu di mana? Panjang tu pada mi ni, bukan pada nun tu. Setengah orang dia faham ma'arif disukun ni panjang sekali dengan nun, huruf hujung sekali dipanjang. Huruf hujung tidak perlu dipanjangkan, tetapi yang kita panjangkan pada mat ini. Mat ini yang kita panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu 2 harakat. 4 harakat alamin, 6 harakat alamin, itu 6 harakat. Yang panjangnya pada mi. Okey, baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 3 tempat yang seringkali kadang-kadang tersilap. Pertama pada lam ini, kedua pada ra ini, ketiga pada lam yang ketiga ni. Ini saya sebutkanlah secara spontannya. Kebiasaan kadang-kadang orang silap pada lam ini, ra ini, lam yang ketiga ni. Ra ni saya dah cerita tadi, silapnya di mana bila menipiskan ra. Jadi kena sebut dengan tebal ra. Okey. Bagi lam ini dan juga lam yang ini, silapnya di mana? Silapnya bila setengah pembaca dia memberanakkan huruf lam, ataupun istilah tajwidnya dipanggil tawalud. Dia memberanakkan lam. Macam mana memberanakkan lam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perasan tak bunyi beranak lam tu? Dia ada le. Alhamdulillahi Rabbil bila disebut bila dia ada silap kat situ. Kita nampak tak perasan, kadang setengah orang tak perasan. Tak perasan ustaz dengar, tak dengar pun, tak perasan dengarnya. Tapi kalau didengari secara teliti, selalunya yang kantoi ni kalau baca perlahan. Baca laju-laju ni tak kantoi. Kalau baca laju macam saya baca tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak perasan. Tapi kalau kita baca, kita buat sekarang ni dalam WhatsApp pun dah maju. WhatsApp sekarang ni kalau tuan-tuan voice message tuan-tuan tu, kan setengah orang sekarang ni dia malas naik, dia message voice suara, ada mana apa semua. WhatsApp sekarang ni kita voice suara kita tu dah maju. Kita boleh ikut. Kalau kata kawan kita voice dekat kita tekan dia punya suara tu, kita boleh buat laju ke? Nak buat laju boleh, nak buat perlahan boleh. Kalau laju cakap laju, apa kau buat ke mana? Dia laju. Tapi kalau buat perlahan, koma dekat mana? Kalau cakap macam tu perasan tak? Macam kita baca perlahan. Kalau orang yang mentawaludkan lam itu, kalau diperlahan-lahankan suaranya, diperlahan-lahankan bacaan pada ayat ini, maka kita perasan dia punya beranaknya lam itu. Tapi kalau sekiranya dia baca laju tu, kadang-kadang tak perasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
tak perasan. Tapi kalau kita perlahan baca alham, itu kadang-kadang kita baca perlahan tu lebih baik daripada orang yang baca laju. Kerana apa? Bila baca perlahan ni, satunya kita berhati-hati ketika membaca, dan yang keduanya, dengan perlahannya bacaan kita itu, jarang sekali kita menarik huruf-huruf yang tak sepatutnya jadi lantun, tak jadi. Maknanya sepatutnya di huruf tu memang tak payah lantun. Kita baca perlahan, dia tak ada lantun. Tapi kalau kita baca laju tu, kadang-kadang huruf lam boleh melantun. Huruf lam jadi qalqalah. Alham, dia macam tu. Tapi kalau kita perlahan, alham, baru dia elok. Jadi cara bacaan di sini untuk lebih berjaga-jaga, sebaiknya dibaca secara tartil. Baca tartil maksudnya bacaan kita itu jangan terlampau laju, perlahan-lahan cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bacaan Syekh Khalil Al-Hasri. Itu qari Mesir, dia baca macam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila baca macam tu, kita nampak satu persatu makhraj kita itu elok sebutannya. Baik, ayat yang ketiga. Ayat ketiga, sekali lagi ada huruf hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ini, bila mana setengah orang nak memulakan bacaan dengan nafas yang baru pada ayat ketiga, maka hamzah wasal ini perlu kita letak baris sendiri. Maka di sini selepas huruf hamzah wasal ada huruf lam, maka huruf lam ini tidak ada baris yang layak baginya daripada huruf hamzah wasal, melainkan dia diletakkan dengan baris fathah sahaja. Tu. Tapi dekat sini tak boleh sebut al lah, sebab lam itu tidak ada baris apa-apa. Dan selepasnya ada huruf saddu, maka di sini mengikut kaedahnya hamzah wasal ini akan dimasukkan kepada huruf yang selepas lam, iaitu huruf yang bersaddu, iaitu huruf ra. Jadi a ini ditekan pada ra yang sabdu, bunyinya ar gitu. Ar. Dia bukan ar. Dia jangan nipis, dia kena tebal. Ar. Dia tak boleh ar, dia kena au. Cara nak tahu tebal ke nipis, mulut kita itu jangan disenyum. Ar, dia macam tu, nampak gigi bawah kita. Ar, bukan ar. Au. Gitu. Dia nampak macam mulut kita tu nak tutup, tapi bukan tutup sepenuhnya. Au, gitu. Ar-rah. Lepas itu baru ra disebut dengan baris atas, yang selepasnya ada ha yang baris sukun, maka ra dimasuk pada ha yang sukun, bunyinya rah. Ar-rah. Ar-rah, gitu. Ini ditekan pada ra. Ar. Dia jangan sebut a sahaja. Ar-rahma, tak boleh macam tu. Okey, dia kena ar-rahma. Kemudian baru disebut mim baris atas yang bunyinya ma, selepasnya ada alif mad, maka dipanjangkan ma 2 harakat. Ar-rahman. Ar-rahman. Okey, barulah sebut nun yang baris bawah ni, selepasnya ada hamzah wasal. Maka hamzah wasal di sini tidak boleh digunakan kerana sebelumnya ada huruf yang hidup. Maka huruf hidup ini akan ditekankan pada huruf yang selepas huruf hamzah wasal, iaitu huruf ra. Lam ini tidak digunakan kerana dia tidak ada fungsi di sini, kerana selepasnya ada huruf sabdu. Maka ni ini akan tekan pada ra yang sabdu, bunyi nir. Nun baris bawah bunyinya ni, tapi bila ditekan pada ra yang sabdu, dia jadi tebal. Nir, gitu. Dia bukan nir, dia nir, gitu. Ar-Rahman nir ra. Nir ra.
Ada setengah orang kata, macam mana kita nak tahu ra itu tebal ke nipis bila tekan pada ra? Kita kena lihat pada baris ra. Ra-nya baris apa? Kalau ra-nya baris atas dan juga depan, maka yang menekan pada ra juga kena tebal ikut yang baris atas dengan depan. Tapi kalau misalnya kata ra ini baris sadu bawah, maka yang menekan pada ra juga jadi nipis. Ra ini bila ada kaitan, bila dia baris atas baris depan dia tebal, tapi baris bawah dia nipis. Nir, dia tak kat sini tak boleh sebut nir, dia kena nir. Okey, sebab ra nya baris atas. Tapi kalau kata contohnya ra dia baris bawah, barulah ni tekan pada ra nipis. Nirri, itu baru nipis. Nirri. Tapi kalau nir ra, kita sebut ra tebal, maka nir ini akan tekan pada ra dengan bunyi tebal. Nir ra gitu. Ar-Rahmanir Ra, nir ra, bunyi tekan nir ra. Barulah kita sebut ha yang baris bawah bunyinya hi. Selepasnya ada ya mat, maka dipanjangkan di sini dua harakat sekurang-kurangnya. Kalau sekiranya kita nak berhenti menjadikan dia sebagai mat arid disukun, maka bila kita nak berhenti, dia boleh buat 2, dia boleh buat 4, dia boleh buat 5 pada sebutan hi ini. Dia boleh buat 2, 4 ataupun 6 harakat bila kita nak berhenti pada sini pada sebutan hi. Hi itu 2, 4 ataupun 6. Ar-Rahmanir Rahim. Hi kita panjang 2 harakat baru tarik mim. Huruf mim makhrajnya ialah menggunakan kedua bibir mulut, yang mana bibir mulut akan rapat. Him. Itu. Dia jangan kita sebut hin, mulut tak rapat. Mulut tak rapat maknanya bukan huruf mim, jadi huruf nun macam tadi. Min. Kadang-kadang pun keliru kita. Setengah orang kadang keliru. Mana satu tutup mulut, mana satu buka mulut. Yang tutup mulut ialah pada mim. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Okey. Ayat kedua, ayat ketiga. Jadi kalau ayat yang ketiga ini pendek, cumanya walaupun dia pendek, setengah orang kadang-kadang tengok, alah pendek, tak ada salah kot kalau kita baca. Ada juga kadang-kadang kita tersilap, yang mana silap kita seringkali kita lakukan pada melafazkan ra yang sabdu ini. Setengah orang dia baca ra sabdu itu tanpa menekan suara. Maksudnya dia tak menekan lah. Kalau dia tak tekan suara, mana tak tekan lah, dia mendata. Macam mana bacanya? Ar-Rahmanir Rahim. Dia tak tekan. Ar-Rahmanir Rahim disebut macam tu. Macam budak tadika sebut, tak boleh lah. Dia kena sebut tekan. Gitu. Ar-Rahmanir gitu. Ar-Rahmanir Rahim gitu. Dia kena bunyi tekan. Dia tak boleh mendata. Ar-Rahmanir Rahim, tak boleh. Kalau kita baca macam tu, maka salahlah bacaan kita, kerana kita telah menggugurkan sabdu pada ra. Sebab itu tuan-tuan, pada ayat ini walaupun nampak ianya pendek, namun perlu berhati-hati ketika membacanya. Saya ceritakan hukum ini bukanlah nak buat tuan-tuan rasa risau, rasa susah. Tidaklah esok tuan-tuan risau pula, susah benar nak baca Fatihah. Dia tak susah pun, cuma kena lebih hati-hati supaya kita ni jangan main langgar je. Saya bukan apa, kalau kita main langgar, kesian pada kita sendiri yang kesian. Selama hari ni kita baca tak betul. Jadi kita betulkan supaya ianya dapat memberikan kualiti yang terbaik dalam bacaan kita. Selain daripada itu, ianya kita baca dalam solat, maka bagus juga kalau kita memperbaikinya supaya solat kita itu jadi lagi bagus bila bacaan kita itu lebih berhati-hati. Tapi ini saya pesan, tapi berhati-hati ini bukanlah sehingga membuatkan tuan-tuan jadi was-was dalam bacaan. Saya tak nak macam tu.
Setengah orang lepas belajar tajwid semayang jadi lagi teruk daripada semayang lepas sebelum belajar tajwid. Masa sebelum belajar tajwid semayang ni clear. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, clear. Imam habis, imam rokok dia pun rokok lah. Tapi lepas belajar tajwid, lepas dia tahu Ustaz Amar tu ngajar cara baca betul, dia pun ambil semangat nak betulkan bacaan tu dengan cara berhati-hati dalam membaca. Akhirnya semayang jadi susah. Dia jadi susah semayang. Pantang salah sikit dia ulang balik. Itu kadang-kadang imam dah nak sujud, dia Fatihah tak habis lagi. Ada setengah orang macam tu. Saya pernah jumpa banyak dah. Saya tanya kenapa tak habis lagi baca Fatihah. Sebab apa? Saya kata saya suka ulang ayat bacaan Fatihah. Sebab saya duduk semayang sebelah dia, kita dengar dia baca mula-mula dia baca Ar-Rahman, tu dia dia macam tu. Kita tanya dia pasal apa dia macam tu. Dia kata saya salah mula-mula tu saya repeat balik. Jadi sebabkan saya kerap repeat ayat yang salah saya baca tu, maka menyebabkan saya tertinggal. Kadang-kadang imam dah sujud, imam dah nak bangun daripada sujud pertama, dia tak rokok lagi pasal nak ngabih Fatihah punya pasal. Saya bukan nak bagi tuan-tuan susah, cuma nak bagi tuan-tuan berhati-hati saja. Tidaklah main langgar je. Saya cerita ni pun nak kongsi dengan tuan-tuan supaya tahu, mungkin hari ni baru perasan, selama hari ni tak perasan, yang mana kita terlepas pandang. Itu sahaja. Dia bukan bagi susah. Setengah orang dia susah, kadang-kadang tu kesian. Dia semayang lama. Dulu dekat Parit, bukan dulu, sekarang ada lagi hamba Allah tu, dia semayang paling lama semayangnya. Saya pernah tanya, masa tu saya budak-budak lagi sekolah tahfiz, kita dijemput jadi imam dengan Bilal kat situ. Kita tanyalah pasal apa haji tu semayang suka lama. Dia was-was. Orang situ lah kata, saya tak tahu lah tahiyat orang tu kata, orang situ kata dia was-was sebab dia baca Fatihah lama. Saya kata, iya ke? Tak tahu pula. Ada sekali tu saya terlambat, maka saya masbuk, dia pun masbuk. Dia masbuk, saya datang lambat. Saya tengok orang dah habis, saya pun tengok dia masbuk. Saya nak sentuh lah belakang bahunya, nak ikut semayang, jadikan dia imam. Bapak lama semayangnya, 15 minit satu rakaat, hantu padang. Okey, sebab dia baca tu terlampau lama sangat. Jadi kadang-kadang pun risau juga saya. Saya bukanlah nak susahkan tuan-tuan, tapi saya nak bagi tuan-tuan tahu yang mana ianya perlu dihati-hati kita bila baca, supaya jangan kita baca sambil lewa, takut rosak kita punya bacaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya pada kuliah yang akan datang. Kita tutup pengajian pada malam ini yang baca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.